Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syafiq bin Kamarul Faizi, merupakan pelajar ISMP Pendidikan Jasmani semester 7. Okey, untuk sukan yang pertama, yang mana saya telah memilih sukan petang sebagai sukan utama, yang mana dalam sukan ini saya telah mengubah permainan petang ini kepada permainan yang diberi nama Mark the Circle. Okey, fokus murid yang saya ajar ini ialah kepada pelajar autism, yang mana ciri-ciri pelajar autism ini merupakan merupakan pelajar yang mempunyai gangguan sistem saraf yang memberi kesan kepada dia punya interaksi sosial dan dia punya tingkah laku secara berulang. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada objektif dan tujuan pelaksanaan aktiviti ini. Okey, untuk tujuan yang pertama, kita akan dapat meningkatkan fokus dan tumpuan murid. Okey, apabila kita mengaplikasikan cara bermain dalam kita punya sesi pembelajaran, maka ia akan dapat meningkatkan perhatian murid dan sekaligus menambah minat mereka untuk mempelajari apa yang kita ingin ajarkan. Okey, untuk objektif yang kedua, kita akan dapat melatih pelaksanaan penggunaan motor halus. Okey, untuk yang ketiga, dapat melatih koordinasi mata dan juga tangan. Okey, apabila ingin melakukan balingan tersebut, aspek mata kita akan tertumpu kepada bahagian yang ingin dituju, iaitu pada bahagian gelung, yang mana kita punya tangan akan mengawal daya untuk membaling bola dengan momentum yang betul memasuki gelung yang ditujukan. Okey, untuk yang keempat dan yang terakhir, ia akan dapat melatih murid untuk membiasakan diri bergaul dan bermain dalam kumpulan. Seperti mana yang telah saya beritahu tadi, pelajar autism ini mempunyai masalah dalam bergaul dan bersosial. Jadi pelaksanaan aktiviti secara berkumpulan ini sekaligus akan dapat menambah keyakinan mereka untuk bergaul dan berinteraksi dengan rakan sekelas mereka. Okey, peraturan dan permainan Mark the Circle ini. Okey, untuk yang pertama, permainan ini akan berlangsung secara dalam kumpulan, yang mana untuk setiap kumpulan akan ada 3 orang. Okey, kemudian yang seterusnya, murid hanya akan diberikan 2 kali percubaan sahaja. Untuk yang ketiga, setiap kumpulan akan berada di belakang kon sebelum melakukan balingan. Okey, untuk yang keempat, jarak antara kon dengan gelung berukuran 5 meter. Yang kelima, balingan secara lerek saja akan dikira sebagai mata. Okey, untuk yang terakhir, kumpulan yang dapat mengumpul mata tertinggi akan dikira sebagai pemenang. Okey, untuk permainan yang kedua pula, saya telah mereka cipta daripada sukan takraw, yang mana sukan takraw ini saya telah mengambil kemahiran sepak sila, yang mana untuk permainan yang saya telah memperbarui ini yang diberi nama odd and even juggling, yang mana dalam permainan ini saya akan menggunakan balance sebagai alat utama. Okey, untuk fokus pelajar yang saya akan ajar, iaitu pelajar yang diklasifikasikan sebagai pelajar yang disleksia, yang mana pelajar ini ia mempunyai masalah dalam aspek pembelajaran, yang mana ia sukar untuk membaca, mengira, menulis, mengeja dan juga memahami sesuatu yang diajar. Okey, objektif dan tujuan pelaksanaan permainan ini iaitu guru dapat mendidik murid untuk menguasai cara untuk mengira dan membezakan antara nombor genap dengan nombor ganjil. Okey, untuk yang kedua, guru dapat melatih dan meningkatkan pelaksanaan lakukan motor kasar. Okey, untuk yang ketiga, dapat melatih koordinasi mata dan juga kaki, yang mana ia merupakan aspek kemahiran yang perlu dititik beratkan kepada pelajar-pelajar ini supaya mereka kuasai koordinasi bahagian kaki mereka. Okey, untuk yang keempat pula, ia dapat menambah minat untuk belajar sambil bermain. Okey, kemudian kita akan beralih pula kepada peraturan permainan. Okey, untuk yang pertama,
murid akan diagihkan kepada beberapa kumpulan, yang mana untuk setiap kumpulan akan terdapat 2 orang murid. Okey. Yang kita bahagikan murid A dan murid B. Okey, untuk murid A, untuk murid A mereka akan mengambil ataupun menimbang balon dalam angka nombor genap, manakala untuk murid B akan menimbang pada angka ataupun nombor ganjil. Okey, untuk yang ketiga, permainan ini akan dimulakan dengan pemain ataupun dengan murid A, yang mana dia akan menimbang balon dalam angka kosong, kemudian memberikan balon kepada murid B dengan menimbang dalam angka 1, dan ia akan berlaku secara terus sehingga balon mencecah ke tanah. Okey, kemudian untuk yang keempat pula, sambil murid-murid ini melakukan imbangan bola, mereka juga perlu mengira dengan suara yang jelas dan lantang, supaya guru dapat mengenal pasti kiraan mereka itu betul. Okey, untuk yang kelima, kaedah sepak sila yang hanya diterima untuk permainan ini. Okey, untuk yang keenam, sekiranya murid tersalah kira ataupun menimbang balon pada kedudukan nombor yang salah, so mereka perlu beralih ataupun mereka perlu mengulang kembali melakukan mereka tersebut dari angka kosong. Okey, untuk yang terakhir, kumpulan yang dapat menimbang balon jumlah yang lebih lama, maka ia akan dikira sebagai pemenang. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.